Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, daripada kisah yang kita bacakan ini, saya rangkumkan bahawa pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin. Pertama, dalam hal ni dia berkahwin dengan Hafsah. Dan yang kedua, dia berkahwin dengan Zainab binti Khuzaimah. Baca sejarah Nabi kahwin, kita akan dapati bahawa terlalu banyak sebab-sebabnya. Dan sebab-sebab yang Nabi kahwin ni sama ada sebab menolong sahabatnya, menolong anak-anak yatim, atau meredakan suasana, atau juga menghormati sahabat-sahabat kanangnya, atau juga kerana dapat mengekang masalah yang mungkin akan dihadapi dan hilangnya kita rasa tidak puas hati. Semua asbab-asbab tersebut. Kalau nak kira sejarah isteri-isteri Nabi, semuanya janda-janda, kecuali seorang sahaja, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Hak lain semua janda. Jadi Hafsah ni kita tahu kedudukan dengan Sayyidina Umar Rasulullah SAW amat rapat. Bahkan dia antara orang yang menjadi sayap kepada Rasulullah SAW. Buah fikirannya, ketajamannya, keberaniannya, ketegasannya, kehebatannya, semua lengkap. Jadi bila salah seorang daripada anaknya iaitu Hafsah telah meninggal dunia, isterinya syahid dalam perang, suaminya dalam peperangan Badar, maka Rasulullah SAW berkira-kira untuk mengambil menjadi isteri. Ini style Arab, dia tak biar lama, tak apalah kerana itu, tak. Sebab dia tahu keperluan-keperluan tertentu, sementara lagi seperti Sayyidina Umar. Maka bila dalam keadaan seperti itu, Sayyidina Umar ni, inilah peranan bapa. Dia, kelemahan bapa mutaakhir ni, anak dibiarkan begitu saja. Anak perempuan, dah kau kerja, dah kau pandai, dah kau cerdik, dah kau berkejaya, hang carilah apa-apa yang hang nak, abah bakal setuju je lah. Jadi itu biasa. Tapi orang zaman dulu, anak-anak dia berjaga. Dia akan kahwinkan dengan orang yang dia rasa sekupuk, yang sesuai. Dia akan cakna, dia akan juga berdoa pada Allah. Dia tak menanti sahaja. Jadi perbuatan ini Sayyidina Umar. Sepatutnya kalau kita kata perempuan kena tunggu je lah. Betul tunggu, tapi dia ada adabnya, dia ada akhlaknya, dia ada caranya, dia ada perkara yang sepatutnya diselesaikan dengan sebaik mungkin. Jadi apa yang berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa tu telah berbincang dengan Sayyidina Abu Bakar, berkira-kira selepas habis iddah untuk meminang Hafsah. Sayyidina Umar tak tahu hal tu. Sayyidina Umar awal lagi dia pergi bertemu dengan Osman. Tapi Osman dia jawab dengan bahasa mudah, dia tak nak. Bila Sayyidina Osman jawab dia tak nak lagi, maka Sayyidina Umar tanya kepada Abu Bakar. Yang menjadi masalahnya, Abu Bakar ni tak jawab. Sehingga kesudah tak jawab. Tak jawab ni masalah. Akhirnya Rasulullah SAW pinang. Seledang kahwin. Selesai kahwin, Abu Bakar pergi bertemu dengan Sayyidina Umar dan berkata, boleh jadi kamu merasa tidak selesa dengan sebab aku diam, aku tak kata nak, aku tak kata tak nak kepada kamu, aku diam sahaja. Dia kata, ya, betul. Memang ada perasaan nak marah. Sekurang-kurangnya beri jawapan, aku boleh berkira-kira dengan orang lain pula. Bila ini berlaku, maka Abu Bakar kata, sebenarnya Rasulullah telah bagi tahu ke aku dan bincang dengan aku dan nyatakan hasratnya. Jadi kaedah menyatakan al-mustasyar mu'taman.
Orang yang dimesyuaratkannya itu adalah orang yang amanah. Orang yang amanah, orang yang diberi amanah. Jadi Abu Bakar dia tepati, dia tak bagi tahu. Kita ni tak sudah beri pun mesyuarat bocor satu-satu. Sebelum lagi siap dah resolusinya, siap dah keputusannya, begini payah nak cari. Kalau sekarang kalau kaki-kaki WhatsApp, kaki-kaki maklumat tu mudah sangat. Apa yang dia cakap tu itulah yang akan digariskan. Jadi sekarang ni masalah kita walaupun high tech, isunya ialah bocornya maklumat. Masalah termasuk dalam masalah lain, bocor maklumat. Tuan-tuan tengok, hatta dalam misi peperangan pun, apa yang berlaku di Palestin kita tengok, boleh senarai orang ni hadir perang ni, jumlah gini, nama tentera gini tu. Itu dia kena tu. Ini dia masalah kita ni. Jadi menjaga maklumat adalah amat-amat penting. Menjaga dengan betul adalah amat-amat penting. Sebab itu Nabi SAW bincang dengan Abu Bakar tak beri jawapan. Keduanya, Hafsah ni salah seorang isteri yang cukup hebat. Oleh kerana dia ni anak Sayyidina Umar, sedikit sebanyak perangai tu ada buah, berani, cerdik, bertanya dengan Rasulullah dan seumpamanya. Jadi timbul soalan perkahwinan Rasulullah SAW dengan isteri-isterinya itu. Pertama, isteri juga menjadi muallimah atau tok guru kepada generasi seterusnya dan menyampaikan ilmu kepada khalayak ramai. Isu dalam kain, dalam rumah, biasa siapa tahu kecuali isteri. Maka kita tengok Aisyah telah meriwayatkan lebih 2000 hadis. Hafsah juga meriwayatkan banyak juga hadis walaupun tak sebanyak Aisyah. Dan isteri lain ada jawab riwayat 1, 2 hadis, 3, 4 hadis. Semuanya akan tersebar. Itulah rahsia kenapa Rasulullah SAW berkahwin seperti itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW tak nak anak-anak dia semua ni ataupun hak buah-buah ni menjadi susah. Anak-anak, orang panggil anak-anak tiri lah, ataupun kita kata hak buah-buah ni jadi susah. Rasulullah tak nak macam tu. Rasulullah SAW nak bagi semua supaya mereka dapat makan, supaya dapat hidup. Macam contohnya Ummu Salamah. Bila matinya Abu Salamah, Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah bila mati, Ummu Salamah dia kata apa? Tak ada dah orang lebih baik pada Abu Salamah. Tak ada. Abu Salamah ni baik. Tapi Nabi ajar doa kepada Ummu Salamah. Antaranya wakhluf li khairan minha. Ya Allah, khairan minhu. Ganti Allah ma'jurni fi musibati wakhluf li minha khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah pahala atau ganjaran dengan sebab musibah yang aku kena, ganti lebih baik daripada itu. Maka akhirnya Rasulullah pinang, maka Rasulullah lebih baik daripada Abu Salamah. Dan Rasulullah SAW ajak kepada anak-anak Abu Salamah seperti Amru bin Salamah. Hadis yang masyhur, Qul ya ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, makanlah dengan memulakan bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah dengan makanan yang paling dekat dengan kamu dulu. Dia ajar. Jadi akhlak itu bawah Baitun Nabawi, maka terserlahlah. Kemudian seterusnya kita katakan bahawa sebab semua ni kita akan cerita secara panjang lebar di ujung. Semua kita cerita isteri-isteri Nabi ni panjang. Di ujung, di belakang tu Ummahatul Mukminin. Satu-satu kita bahaskan, bermula dengan Khadijah radhiyallahu anha sampailah seterusnya.